Islami kembali bersiaran waktu ini. Untuk slot pertama, menerusi aspirasi edisi Isnin, pertemuan kita ada Pesona di Zahra untuk bersama dengan sahabat pendengar, yang mana anda boleh ikuti perkongsian kita pada hari ini menerusi FB IKIM FM dan juga di WhatsApp IKIM juga. Anda boleh tanyakan soalan ataupun sebarang respon anda boleh berikan di studio 01129004. Di Konti dah pun berada bersama dengan kita berbaju ungu hari ini. Kita ada Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan hari ini akan bersama dengan Ustaz untuk sambungan lagi perkongsian kita dalam Asmaul Husna, penyelesaian masalah keluarga. Kita bawakan nama Allah SWT yang ke-55. 55 dah Ustaz. Al-Wali. Mungkin sebagai awalan ini kita berikan mukadimahnya Ustaz. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian majlis ilmu kita dan Pesona di Zahra. Terima kasih kepada yang mendengar, terima kasih kepada yang menonton dalam FB kita, dan terima kasih kepada sesiapa saja menjayakan program yang mulia pada pagi yang berbahagia ini. Jadi yang dirahmati Allah, DJKIT, sosial kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, serta abang serta yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Jadi pada pagi yang berbahagia ini, perkongsian kita dalam Asmaul Husna, penyelesaian masalah keluarga, adalah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wali, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha melindungi. Jadi kalau bagi pengamal perubatan Islam, antara nama yang sering dizikirkan jika ada sesuatu perkara dalam mengubat bawang kerasukan dan sebagainya adalah nama Allah Ya Wali ini, iaitu nama Allah yang Maha melindungi. Jadi maknanya dalam Quran Allah sebut walillahil asmaul husna fad'uhu biha, bagi Allah nama-nama yang baik, maka kita mintalah berlindung dengan nama-nama yang baik itu. Berdoalah dengan nama-nama yang baik itu. Jadi ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian, Allah Al-Wali, Allah yang Maha melindungi. Jadi kita yang minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita ni banyak perkara-perkara yang kita perlu minta berlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang tak baik dan sebagainya, kan. Daripada kejahatan diri kita dan kejahatan orang lain. Diri kita pun sama Ustaz. Ya. Kita minta. Kita kadang-kadang kita nampak kejahatan tu orang lain saja. Kita tak nampak kejahatan diri kita, maknanya, dan kejahatan diri kita ni apa yang kita tahu dan apa yang kita tak tahu. Kan? Apa yang kita tahu ni mana kita tahu aku punya kelemahan macam gini, macam gini, macam gini. Itu apa yang kita sedar lah. Apa yang kita sedar. Apa yang kita tak sedar, kejahatan yang mungkin boleh kita timbulkan. Maknanya apa yang kita timbulkan yang kita tak tahu. Maknanya, jadi ada benda yang memang kita tak perasan. Ada satu benda yang kalau berjahat tu kita boleh timbulkan benda-benda berjahat itu, kan. Sebab tu maknanya mimma a'lam wa mimma la a'lam. Mimma na'lam wa mimma la na'lam. Apa yang aku tahu dan apa yang aku tak tahu, Allah Subhanahu wa taala. Kita minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi sebelum kita mulakan hari ini, iaitu dengan kita nak kenal diri kita sendiri, diri kita sendiri daripada sudut proses otak kita ni. Proses otak kita ni, otak ni perbahasan daripada neuroscience ni banyak dia punya mazhab lah kita panggil. Ada banyak mazhab. Ada yang bahaskan maknanya otak kanan, otak kiri, ada bahaskan daripada sudut berbagai-bagai. Tapi saya suka nak bawa perbahasan daripada Dr. Paul MacLean. Dr. Paul MacLean ni perbahasannya hampir dengan apa yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali, iaitu otak kita ni bahagian yang penting, dia banyak bahagian, yang penting ada 3 benda. Yang pertama, apa yang kita panggil sebagai kognitif kita, ataupun dalam bahasa Islam kitabnya dia panggil aklul insani. Aklul insani, otak manusia ni adalah Allah jadikan 80% daripada bahagian otak kita ni. Jadi 80% aklul insani ni dia boleh belajar, dia boleh menilai, dia boleh menganalisa. Dan aklul insani, Allah Subhanahu wa taala suruh kita memang menuntut ilmu, menuntut pengalaman.
Benda-benda yang boleh kita belajar, kita belajar. Pada hari ini ni kita dengar Puan Zarah kan. Kebil kita kat dapur tu kan. Jangan lupa jangan hangit pula kita masak tu kan. Jadi kita sedang absorb tu itu daripada aklul insani ataupun kognitif kita kan. Maknanya frontal cortex kita ataupun kognitif kita. So maksudnya 80% Allah jadikan manusia tu dia ada aklul insani. Mana aklul insani ni maknanya akal manusia yang boleh belajar. Daripada aklul insani ini Allah Subhanahu wa taala suruh kita belajar dan ada benda yang jangan belajar. Jangan belajar ada benda. Memang dilarang. Dilarang untuk belajar. Apa dia? Antaranya ilmu-ilmu ataupun pengetahuan yang merosakkan diri kita. Kan itu jangan belajar, hindarkan kan, kecuali kalau kita nak ambil iktibar atau maknanya ambil pengetahuan macam mana cara nak mengatasi dia. Contohnya katakan orang belajar pasal ilmu sihir contohnya. Kan ilmu sihir belajarnya kalau tak boleh kawal haram hukum dia. Kalau boleh sekalipun harus hukum dia untuk tujuan kita faham, kenapa orang sihir ni boleh buat macam ni. Mengamalkan confirm haram. Tapi belajar tu sendiri kan. Ada hari ni orang belajar mencuri dia ada ilmu dia. Bukan mencuri hati Ni mencuri betul-betul mencopet ni kan. Dari ilmu dia. Okey. Jadi ilmu mencuri ni ataupun mencopet ni maknanya kita belajar kalau tak boleh kawal diri haram hukum dia. Tapi kalau boleh untuk kita tahu macam mana cara nak mengatasi sebagainya harus teknik tu kan. Teknik harus hukum dia. Jadi maknanya sebab itulah dalam Al-Quran ibu-ibu kakak ayah-ayah saya sayangi sekalian kan Allah Subhanahu wa taala suruh kita belajar Iqra tapi bukan sekadar Iqra dan dot dan berhenti. Tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajarlah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Maknanya belajarlah, ada benda yang kita kena belajar tapi tetap apa-apa yang mengaitkan kita, menghampirkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya ada bahagian otak kita ni, aklul insan ni, boleh jadi benda tu mudarat, boleh jadi benda tu bagus tau. Maknanya benda tu mudarat, benda tu bagus. Boleh jadi benda tu benda beri manfaat. Contoh kita belajar, kita pun aplikasi personal Zahra ni dalam rumah tangga kita. Kan? Maknanya jadi benda bagus lah. Ataupun kadang-kadang orang belajar ataupun belajar benda yang tak baik, dia gunakan benda tak baik itu tu merosakkan orang lain. Sebab tu Allah tak sebut Iqra semata-mata. Allah sebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajarlah dengan maknanya dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala al-wali yang melindungi kita. Allah ceritakan kita ilmu-ilmu. Dulukan ilmu-ilmu yang boleh beri manfaat kepada kita. Ilmu-ilmu yang bermanfaat kat kita, ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu fardu kifayah kita panggil, ilmu kemanusiaan ni, belajarlah. Ilmu fardu kifayah, malahan kalaulah anda kata ilmu fardu kifayah ni diabaikan, berdosa satu kaum atau satu masyarakat itu kan. Itu bahagian pertama daripada aklul insani kan, maknanya model Paul MacLean punya otak. Kita tak cerita otak kanan otak kiri, kita cerita maknanya Paul MacLean punya model dan apa yang dikaitkan untuk Islam tu, maknanya antara yang rapat untuk Islam adalah maknanya model Paul MacLean ni. Yang pertama dia panggil aklul insani ataupun kognitif. 80% daripada otak kita adalah kognitif. Kemudian yang keduanya kita panggil limbik. Limbik ni letaknya perasaan, letaknya kita punya emosi dia lebih kurang 10% daripada bahagian otak kita menurut Paul MacLean punya model. Lebih kurang 10%. Okey. Dalam bahasa kitab dia sebut aklur rohani. Okey, jadi aklul rohani ni adalah satu akal yang Allah letakkan untuk letak emosi, untuk letak long term memory. Maknanya ingatan jangka masa panjang. Saya nak tanya Kak Ayati, apakah pengalaman yang Kak Ayati ingat waktu Kak Ayati kecil? Kan? Yang benar-benar sedar-sedar tu ingat benda tu. Ada tak pengalaman? Apa pengalaman ingat yang masih fresh lagi kat pemikiran kita? Main-main lah Ustaz. Main pondok-pondok dulu kecil-kecil. Kecil-kecil main pondok kan? Lepas tu mak selalu cerita-cerita macam-macam, cerita lama-lama. Mak lah kan? Okey, kenapa benda tu ingat? So, kecil. Bukan. Okay. Sebab benda itu ada unsur emosi. Betul juga. Sebab itu benda tu lekat sebagai long term memory kita. Kan? Emosi suka, emosi gembira. Suka kita, gembira kita. Sebab tu benda-benda berkaitan emosi ni, dia daripada kognitif ni, dia boleh transfer kepada limbik. Kan? Kepada limbik ni maknanya akal yang Allah jadikan sebagai satu letaknya emosi dan sebagainya. Okey. Bahagian yang ketiga dalam otak kita ni, mengikut Paul MacLean ni, dipanggil reptilian brain. Reptilian brain ni dipanggil aklul hayawani.
Reptilian brain ni apa tugas dia? Dia adalah Allah jadikan untuk kita ada reaksi kita kalau kita dalam keadaan bahaya. Dia protect diri kita. Contoh katakan hari ni kita pegang cerit yang panas kan. Dengan sendirinya kita tak fikir tau. Kita tak fikir. Aduh, panasnya. Dia masih kat situ tangan. Tangan dia masih kat situ kan. Adakah perlu ditarik tangan ini atau dibiarkan? Aduh. Fikir. Fikir. Tak. Dia bukan letak dekat pada kita punya kognitif. Bukan letak pada limbik kita. Dia letak kat reptilian. Dengan sendiri puncak outs. Kita pun tarik tangan kita kan. Baru limbik datang, nangis. Baru limbik datang kan. Kognitif tak guna. Okay. So maksudnya reptilian. Okay, hari ni satu orang dia kena kerja anjing contohnya kan. Okay. Dia boleh lompat daripada kepada pagar yang tinggi. Dalam keadaan biasa dia tak boleh pun secara kognitifnya. Macam mana aku boleh lompat secara kognitifnya tapi mana dia boleh lompat tu sebab apa? Sewujudnya aklul hayawani ni tadi. Refleks Refleks ni maknanya aklul hayawan ni ataupun reptilian brain ni itu Allah jadikan memang ada pada diri manusia dan reaksi spontan dia. Jangan risau, nama je reptilian. Namanya reptilian sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan benda ini pada diri manusia. Ada kebaikan, ada keburukan. Ada keburukan yang kita tahu, ada keburukan yang kita tidak tahu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala al-wali. Allah Subhanahu Wa Taala wali, Allah yang melindungi dan kita yang minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kejap lagi kita akan berehat dulu. Dan kita akan lepas ni jangan ke mana-mana. Kita kempen kan. Sebab apa? Kita nak tengok macam mana faktor syaitan menjadikan kita jadi negatif daripada struktur otak kita ni. Mana peranan syaitan dan nafsu yang menjadikan kita tu jadi negatif kan daripada sudut ni. Supaya apa? Bila kita faham benda ni, kita akan ada dalam rumah tangga kita boleh apply kan. Ini adalah ilmu yang boleh kita apply terus. Dan nama Allah Al-Wali kita bincang pada hari ini yang boleh apply terus daripada permasalahan rumah tangga. Tunggu. Lepas ni kita belajar ada entiti kedua rupanya dalam diri kita. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. In a time of darkness and greed, it is your light that we need. You came to teach us how to live. Muhammad, Ya Rasulullah, you were so caring and kind. Your soul was full of light. The best of mankind. Muhammad, khairu khalqillah. Sallu ala Rasulillah, Habib al-Mustafa. Peace be upon the messenger, the chosen one. Luxury you turned away, and all night you would pray, truthful in every word you say. Muhammad, Ya Rasulullah, your face was brighter than the sun, your beauty equal by none. Chosen one, Muhammad, khairu khalqillah. Sallu ala Rasulillah, Habib al-Mustafa.
close to you on that day and see you smile when you see me. صلوا على رسول الله حبيب المصطفى. Peace be upon the messenger, the chosen one. صلوا على رسول الله حبيب المصطفى. Peace be upon the messenger, the chosen one. صلوا على رسول الله. Peace be upon the chosen one. IKIM Inspirasi Inforia Islami kembali bersiaran menerusi Pesona Dizara bersama Ustaz Muhammad Abdul Alamin di konti IKIM untuk Asmaul Husna, penyelesaian masalah keluarga dengan nama Allah SWT Al-Wali. Hari ini bersama dengan Ustaz, ada sahabat kita kata Raja Fazilah kata Ustaz ni hebat, nyanyi nasyid pun sedap, tapi yang tadi bukan. Tapi Ustaz memang nyanyi lagi nasyid juga Ustaz kan, Masya-Allah. Dan tadi kita bincang-bincang berkenaan dengan nama Allah SWT Al-Wali, Allah yang Maha Melindung. Kita juga Ustaz kan, kita kena kenal diri tadi Ustaz kata. Antara awalnya tu kita ada kognitif, ada limbik, ada juga reptilian, akhlul haywani. 10% je, jangan 10% takut. Tapi penting. Walaupun 10% tapi penting. Kita nak sambung lagi Ustaz, tadi ada entiti yang kedua, syaitan. Okey. Okey. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin rahmatullah sekalian. Okey. Ini kita tahu mengenai diri, kita kenal diri kita dulu Kita kenal diri kita dulu. Maksudnya daripada sudut proses otak kita tu ada 3, iaitu cara kita, iaitu dia ada bahagian kognitif, dia ada bahagian limbik dan dia ada bahagian reptilian mengikut model otak Paul MacLean yang agak rapat juga dengan Islam. Mana dia dapat? Takkan tiba-tiba, mestilah daripada Imam Ghazali ataupun pembahasan ulama-ulama kita dahulu. Okey. Apa yang kita nak kongsikan pada hari ini, kita nak kenal pula bagaimanakah bisikan nafsu dengan bisikan syaitan. Ibu-ibu, kakak yang saya doakan dan saya doakan kebaikan sekalian syaitan ni, dia punya tugas adalah alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia mewaswaskan hati manusia. Nafsu pula dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Yusuf. Allah Subhanahu wa taala sebut, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu ni dia akan meringik, mengajak kepada benda-benda buruk. Okey, kalau tidak dididik kata dia. Jadi surah Yusuf ayat 53. Jadi syaitan ni, kenapa Allah sebut syaitan ni adu mubin? Maknanya dia musuh yang nyata, sebab siapa yang kena bisikkan syaitan, dia punya keburukan nyata nampak. Nyata nampak dia punya keburukan tu. Okey. Jadi syaitan dan bisikan syaitan dengan bisikan nafsu ni dia berbeza. Kita boleh bezakan ibu-ibu, kakak, ayah saya sekalian kan. Bisikan nafsu ni kita nak kenal dulu Bisikan nafsu ni dia merengek. Ulama kita menyebut dia macam budak-budak merengek, macam budak kita bawa anak kita pergi ke kedai, jalan-jalan semua, dan dia minta mainan, kan dia merengek. Mak nak mainan kan. Kita pun marah dia, tegil mata kita kan, malu dia bergolek depan orang ramai semua kan. Kita pun cubit dia kan, alah kan, nangis lagi kuat kan. Dia kali tak nak bawa. Kita pun cakap macam gitu kan. Okey, maknanya anak-anak ni dia merengek. Okey, elok dah suami kita kata, belikan lah. Elok dia nak kereta kan, kita pun beli kereta kan. Elok dia dapat kereta, jalan depan nak kapal terbang, nampak kapal terbang pula. Cerahlah masa depan kau. Okey. So bisikan nafsu ni dia merengek. Sedangkan bisikan syaitan, ibu-ibu, kakak, ayah-ayah saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian, bisikan syaitan adalah merancang dan meragukan. Dia merancang dan meragukan. Dia yang kita tahu, okey, suami ni meeting contohnya. Ya ke dia meeting tu? Kau boleh check sekarang ni. Meeting ke dating? Dia meragukan. Ataupun, dan dia merancang. Kalau tak percaya secara jujur, hari ni, kalau seseorang bergaduh dengan suami isteri, cuba kita refleksi balik diri kita pelan-pelan. Ketika kita hari ni bertegang dengan urat dengan suami kita, bertegang leher dengan suami kita, maksudnya pada keadaan yang panas, kita akan
banyak mendapat bisikan-bisikan perancangan. Kan? Kau lari je daripada rumah, kau lari je daripada rumah, kau lari je. Yang kadang-kadang benda tu tak pernah terfikir sebelum ni. Bisikan tu bisikan syaitan. Okay? Meragukan pula, alah dia tak sayang dengan kau lah, tak sayang dah. Kan? Meragukan dan juga merancang. Nafsu pula, memang dia tak sayang dah, cuba kau tengok ni. Memang. Nafsu pula. Bergabung. Bisikan syaitan, bisikan nafsu. Okay? So jadi, kita balik-balik. Okay, ini satu bisikan daripada luar, daripada bahagian yang lain. Otak kita secara kognitifnya, hari ni kita menilai satu suami kita atau isteri kita, kita kata, tak patut ni buat saya macam ini. Secara kognitif dia. Berfikir dengan, kenapa dia buat macam ini? Patutnya dia kena bagi nafkah, patutnya dia kena macam ini. Tapi dia tak bagi nafkah. Dia kata tak ada duit. Tapi dia beli handphone baru, contohnya kan. Kognitif kita berfikir. Maka daripada kognitif fikir tak puas hati, dia akan pindah pada limbik. Pada limbik ni letak pada perasaan. Maka emosi kita akan rasa macam sedih tau. Kita akan rasa sedih, kita rasa start sedih. Sampai hati dia kan. Dan bisikan nafsu dan juga syaitan datang. Okey, memanaskan lagi benda yang ada kat limbik kita ni. Dia kata, kau lari je daripada rumah, kau rancang dah. Kau lari je daripada rumah, apa kau tunggu lagi? Kau lari. Dia bukan sayang kau pun. Ataupun kadang dia bisikkan benda-benda yang kita rasa betul tau. Dia kata, kau lari, nanti dia pujuk, kau balik. Dan ketika kau nak balik, kau bagilah syarat. Dia bisikkan benda macam tu. Sedangkan keluar daripada rumah, strategi, itulah setan. Nama pun setan. Kan? dia punya yang kadang dia melogikkan kita boleh ikut tu. Nanti kan dia pujuk, kau bagilah syarat apa semua. Sedangkan lari daripada rumah, dia punya dosa tu kan, setiap saat itu saya tak nak sebutlah benda yang pelik-pelik kan, tapi tak bagus lah. Maknanya tak elok lah macam tu kan. Saya malah nak sebut benda yang pelik-pelik tu. Sebut isteri je jahat saja. Tak, dia bukan, ni maknanya agama yang sebut. Jadi syaitan tu dibisikkan yang kita merancang kita nak ikut itu. Ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian kan, kita pernah bincang benda ni dulu dalam ketika kita bincang emosi tau. Kita bincang lagi dan nama Allah Al-Wali ni supaya apa? Okey. Kalau orang tidak terpelihara dia punya emosi ditambah dengan bisikan syaitan dan bisikan nafsu, maka dia ada satu proses. Ahli saintis kaji kenapa boleh jadi ada satu proses ni. Akhirnya saintis bahagian otak ni menemui apa yang disebut sebagai amygdala hijack. Amygdala hijack ni adalah satu proses di mana emosi ditransfer kepada reptilian brain. Daripada aklul rohani kepada aklul hayawani ditransfer benda itu. Dan apabila ditransfer, sepatutnya aklul hayawani ataupun reptilian brain kita ini untuk menyelamatkan kita. Jadi nafsu emosi ditransfer kepada reptilian brain, kita akan bagi respon sebagai responnya seekor reptilian. Itu yang kadang-kadang tiba-tiba mokek, tiba-tiba ambil meja, terbalikkan meja, tiba-tiba ada UFO di rumah, terbang melayang, pinggan mangkuk semua. Dan kalau tidak dijaga, reptilian brain ni kalau kita tak perasan, sampai boleh memudaratkan diri, memudaratkan orang lain. Ada orang tindakan refleks yang tak boleh nak kawal. Reptilian brain tu, daripada emosi tu syaitan mengapi-apikan, dan syaitan memang nak transfer daripada emosi tu kepada aklul hayawani ini. Maka aklul hayawani ni bertindak apa? Bertindak dia akan menjadi, tiba-tiba kita menjadi kasar. Tiba-tiba kita pergi lempang orang. Dan yang paling bahaya ketika tak boleh kawal tu, kita boleh sampai memudaratkan orang lain. Ada orang hari ini bergaduh, ambil pisau tikam orang. Kan? Padahal dia adalah orang yang baik sebelum ini. Penyabar bagus. Tapi bila marah daripada kognitif, kemudian kepada limbik, syaitan api-apikan lagi. Kemudian tak maknanya panas, tak tahan sangat. Berlaku apa yang dipanggil amygdala hijack. Maka reptilian brain berlaku. Reptilian pun maknanya bertindak, maka ambil pisau, dah kau nak ni sangat mana bunuh orang, na'udzubillah. Padanya rasa macam nak protect diri dia, tapi bukan sebenarnya. Dan itulah yang syaitan nak. Itulah syaitan. Dia yang merancang. Kalau sebelum orang pergi ke situ tu, dia ada dengar kau ambil pisaunya, kau ambil pisau kau ni saja. Ada orang yang menceraikan isteri dia talak 3. Dan ketika bergaduh, yang kadang-kadang kemudian baru dia sedar, astagfirullahaladzim, ketika dia tenang baru dia sedar. Ketika reptilian brain tu, maknanya menguasai diri dia tu, maka dia tidak terkawal diri dia tu.
Kan? Jadi sebab itulah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wali sangat-sangat penting untuk kita faham. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, kan? Maknanya Allah Subhanahu wa taala sebut auzubillahi minasyaitanir rajim, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah lah pelindung. Allah lah pelindung bagi orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Ketika kita seseorang itu bukan kita seseorang itu transfer pada reptilian brain tu, dia gelap, memang tak nampak, otaknya pendek, jadi narrow vision, otaknya jadi pendek, sempit otaknya, dan keputusannya itu dan keputusan yang segera dibuat tak boleh memudaratkan diri dan mudarat orang lain. Dia tak nampak jalan lain. Dia tak nampak jalan lain lah. Narrow vision. Dan itu yang syaitan nak. Kan? Sebab itu dalam Quran, catatkan ibu kakak sekalian, surah Al-Baqarah 257. Surah Al-Baqarah 257 ni sangat penting. Kita fahami benda-benda yang berkaitan dengan perkara ini. Yang Allah sebut, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah lah wali, pelindung bagi orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Dan orang-orang yang kafir itu, awliya, pelindung-pelindungnya adalah benda-benda yang kasar, taghut, kasar. Mereka mengeluarkan mereka daripada nur, daripada cahaya kepada kegelapan. Takrifan kafir dari sudut bahasa adalah orang yang tertutup, kan? Daripada sudut istilah agamanya adalah orang tertutup hatinya daripada nampak keimanan. Tapi dari sudut bahasanya, kafir ni adalah tutup. Sebab tu kafarah, maknanya penutup kepada kesalahan tu, ada benda yang kita kena tunaikan. Mana penebus lah, untuk cover lah, kafara, istilah kafara. Ataupun Allah sebut kafara sayyi'atihim, Allah tutup kesalahan-kesalahan mereka. Kafir dari sudut bahasa adalah penutup. Dari sudut istilah agama adalah orang yang tertutup daripada nampak keimanan itu. Okey. Tapi di sini Allah sebut orang-orang yang tertutup, orang yang kafir, sama ada kafir keimanan ataupun yang tertutup tu tadi, taghut, kekasaran, syaitan itu mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan. Ini kita kena faham. Surah Al-Baqarah 257. Allah Al-Wali, Allah yang melindungi kita. Jadi ibu kakak, tuan-tuan sekalian, apa yang Islam ajar ketika kita dalam rumah tangga, kan? Bila kita berlaku perselisihan, bertegang urat, bertegang leher, kan? Tidak bersefahaman dan sebagainya. Apa yang kita nak buat kejap lagi? Kita tunggu, kita nak sekejap. Kan? Macam mana kita nak apply-kan? Al-Wali ni dalam kehidupan kita. Apa kita berhenti rehat seketika untuk anda. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ini maslahat. Maka kita tanyalah pada Tuan Mufti. La yaftin nas hatta yaftil mufti. Tak ada orang boleh keluarkan fatwa kecuali mufti. Mufti yang paling faham. Bila yang saya katakan ini bercanggah dengan fatwa Tuan Mufti, maka campakkan pendapatku pakat pendapat mufti. Sebab apa? Sebab saya baru 2-3 hari kat sini, yang saya sampaikan hanya ilmu saja. Sedangkan mufti, ilmu yang dah bercampur dengan waqi' yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bersyariah hidup lebih indah, dengarkan syariah dan perundangan setiap Selasa jam 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Daripada saya, Ustaz Abdul Somad. Anugerah alam semula jadi. Madu lebah Al-Safia. Tulen dan bermutu. Madu lebah Al-Safia. Amalan makanan tradisi. Madu lebah Al-Safia. Jenama terbaru Yusuf Tayyub. Pastinya menjadi pilihan anda. Yusuf Tayyub bersama menjana ekonomi ummah. Dengarkan kami di Ipoh, Perak 102.7 FM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tak kira di mana anda berada, teruskan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, menerusi perkongsian pesona di Zahra bersama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Alamin dalam Asmaul Husna, penyelesai masalah keluarga dengan nama Allah SWT Al-Aili. Farida Abdul Rahman kata, Ustaz sebut syaitan sedap je dengar. Kalau orang lain-lain dah kena cili kan mulut kan. Ustaz kata dia kena ada seni menyebut nama syaitan tu. Masya Allah. Kita akan sambung sikit lagi Ustaz. Macam mana kita nak mengaplikasikan Al-Wali
ini dalam kehidupan kita? Okey, yang pertama sekali Ibu bapa kata sekalian, kena tingkatkan ilmu. Ilmu dalam menguruskan perselisihan ada dua. Satu, ilmu untuk kita membina diri, satu lagi ilmu pengurusan emosi. Ada orang pada hari ini dibangunkan, okey ni tak boleh, ni marah tak boleh apa semua. Tapi ketika berlaku benda-benda yang mengundang marah dia lupa. Tak boleh nak kontrol. Tak boleh kontrol. Sebab apa? Ilmu marah tu ada, ilmu pengurusan emosi dia kurang. Jadi dua-dua ni kena ada. Ilmu pengurusan emosi satu, ilmu mengenai maknanya konsep satu tu, maknanya konsep suatu benda tu perlu ada. Okey, kalau dalam secara umumnya ilmu untuk meningkatkan sesuatu dia panggil ilmu syariat. Syariat kita faham, syariat hukum hakam, tak boleh marah dan sebagainya. Ilmu pengurusan emosi ni letak pada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf jangan ambil ilmu tasawuf falsafah. Ilmu tasawuf falsafah yang bertentangan dengan fatwa tempatan kita, fatwa mufti kan, fatwa Jakim. Ada juga ilmu tasawuf yang dia falsafah. Maknanya dia membahaskan sampai benda tu bertentangan dengan fatwa-fatwa yang yang ditetapkan. Maknanya itu hindarkan. Jadi maknanya yang merupakan benda-benda yang boleh mengubat kita punya kecelaruan dalaman kita ataupun emosi kita. Baca kitab Ihya Ulumuddin, kitab Imam Al-Ghazali, baca kitab Penawar Hati kan, baca kitab Sulamut Taufiq kan, maknanya betul kitab-kitab maknanya yang bagus untuk kita faham syariat dan kita faham juga tasawuf. Tasawuf tu adalah ubat mengubat hati kita. Imam Ghazali meninggal kurun ke-11, 1111 Masihi. Sekarang 2020. Mana satu ilmu yang telah dekat 1000 tahun mengubat emosi orang. Kan? Mana orang terdahulu dan orang lebih ganas daripada orang kita pun, orang Arab, orang-orang yang waktu tu, maknanya orang Arab, orang-orang yang memang orang-orang yang memang berperang pun semua boleh mengubat hati mereka tu sampai mereka menjadi baik. Walaupun mereka ganas, tapi mereka hatinya lembut. Boleh jadi lembut. Maksudnya boleh jadi macam tu. Itu satu keajaiban ilmu disusun oleh Imam Ghazali. Maknanya belajarlah ilmu syariat dan juga belajarlah ilmu tasawuf untuk mengubah hati. Selain daripada akidah lah, usuluddin. Tiga benda mana yang penting, konsep mana letaknya ilmu tu. Okey, itu yang pertamanya. Yang keduanya, ibu bapa kakak tuan-tuan sekalian, ketika kita marah, ni dalam antara part ilmu pengurusan marah. Ketika kita marah, ketika kognitif kita, otak kognitif kita sudah mula menilai. Minggu lepas kita bincang mengenai sangka-sangka kan. Ni tak betul ni. Ni tak betul ni. Maka dia telah transfer kepada kita punya limbik. Ketika dia transfer kita punya limbik, kena ambil masa tenangkan limbik kita. Jadi kalau dalam apa yang Nabi SAW ajar, Nabi ajar untuk ambil wuduk antaranya. Ketika marah ambil wuduk. Nabi sebut syaitan tu daripada api, maka padamkanlah api itu dengan kamu mengambil wuduk. Sebab syaitan akan terus bercakap, meragukan dan juga merancang pada limbik kita tu. Kita makin panas, dikhawatiri berlakunya amigdala hijack tadi di sudut badan kita. Amigdala hijack dan ketika itu syaitan berlepas tangan. Saya jangan besok ke akhir. Bukan aku. Aku cuma bisik aja, siapa suruh kau ikut. Buktinya dekat akhirat ada syaitan, perkataan syaitan kata, mana aku bari uming. Aku berlepas tangan daripada dia ni. Siapa suruh dia ikut aku? Jadi mana syaitan hanya berbisik, nafsu hanya berbisik kepada limbik kita tu untuk kita berlaku dalam diri kita manusia ni hijack, dipanggil amigdala hijack daripada limbik ke reptilian itu. Dan syaitan berlepas tangan. Aku tak ada apa-apa, aku bisikkan, siapa suruh ikut. Dia boleh berlepas tangan kita. Ustaz, bisikan tu dia akan dalam bentuk macam monolog dalam diri juga boleh ke? Monolog dalam diri kita kan? Kadang-kadang yang tak pernah kita terfikir. Okey. Yang kita terfikir benda tu ada dalam kognitif kadang-kadang. Okey, yang tak pernah terfikir ataupun yang yang kita ada dalam kognitif kita tapi dijadikan negative side. Negative side dia, kan? Dia beri gambaran yang berbeza, yang lain lah yang dia bagi dari satu sudut dimensi yang berbeza, dimensi dark side tu. Contohnya dia kata, kau maki je, jantan tak guna kau maki je. Maknanya kita ikutkan. Jadi maksudnya kita kena ambil masa. Kita kena faham, ini aku tengah sedih. Maknanya kalau dari sudut insan kemanusiaan, kita punya limbik sedang terganggu. Okey, syaitan pun bisik-bisik ambil. Dalam hadis Nabi sebut, okey, silakan untuk ambil wuduk.
Dan dalam Nabi SAW ajar, kalau kita dalam keadaan yang marah berdiri, duduk. Maknanya berpindahlah daripada kedudukan kita. Maknanya marah tengah duduk, baringlah. Kan? Ajak isteri baring sekali, maka tak jadi marah. Mana ada orang marah berguling-guling. Cerita Hindustan, berguling-guling tu hanya benda-benda happy-happy je. Dia menyanyi Ustaz, berguling. Berguling dia nyanyi. Ajak baring. Ataupun ambil masa. Sebab itu ibu-ibu kakak sekalian, kadang-kadang kita tengah bergaduh dengan suami kita. Kita rasa itu syaitan. Sekarang nak selesaikan sekarang abang saya nak selesaikan sekarang juga. Suami kita kata, saya nak keluar sekarang. Tak ada apa yang keluar sekarang juga. Ibu kakak sekalian, kalau kita jenis yang bergaduh macam ini, bagi masa. Suami katakan kita tak keluar ataupun isteri kita nak ni, bagi masa. Sebab dengan masa tu menyebabkan kita tidak akan berlaku hijack tu. Jadi syaitan yang bisikkan. Kalau kita jenis yang bergaduh, kita di Baghdad, kita cerita sini. Maknanya kita di Baghdad. Ada orang yang bergaduh dia senyap. Ada orang bergaduh nak sekarang juga nak selesaikan. Sekarang juga kan. Kita ada masalah ni, kena selesai sekarang. Juga. Maksudnya kalau nak sekarang untuk dapat jawapan, okey. Ada benda-benda yang bila provokasi tu, maka dia akan berlaku amigdala hijack. Berapa ramai orang yang kononnya nak selesaikan sekarang, cerai, talak 3, anak-anak kecil-kecil lagi ni. Anak-anak zaman sekarang perlukan mak ayah. Kan? Bukan kita bercerai, kadang-kadang ada benda yang memang wajar, sebab tu diharuskan oleh Islam. Ada kadang-kadang sebenarnya kita penting diri kita. Kita nak selesaikan masalah kita dengan suami, orang sekeliling kita, anak-anak kita. Kan? Kita selfish kita kerana kita nak selesaikan. Tapi saya tak nafikan ada juga benda diharuskan. Kalau dah berlaku mudarat apa semua diharuskan. Ini yang memang kita paksa, dan kemudian kita akan menyesal contohnya. Sebab kita selfish kita selesaikan masalah diri kita. Kita tak perasan ada orang keliling yang berkait kan secara tak langsung dengan sebuah family itu. So maknanya ibu-ibu kakak tahu sekalian, kita kena ingat mana ambil masa. Dan yang ketiga yang terakhir, zikirlah. Jadi antara yang paling bagus, kita bincang pada hari nama Allah Al-Wali, sebutkan nama Allah Ya Wali. Ya Wali itu wahai yang maha melindung. Untuk kefahaman kita, baca surah Al-Baqarah ayat 257 tu untuk kefahaman bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu maha melindungi, yang mengeluarkan kita daripada zulumati ila nur, daripada kegelapan, daripada narrow vision, daripada akal yang pendek, daripada keputusan yang singkat, kepada nur, kepada ada harapan dan ada cahaya, ada jalan keluar. Di hujung satu terowong yang gelap, ada cahaya di luar sana tu untuk jalan keluar masalah kita. Saya kan pernah masuk terowong yang agak gelap, dengan ventilation tak ada, kan? At least smart tunnel kita tu nampak kan dia punya kat tepi kanan kiri ada kipas tu kan. Ketika saya buat lawatan pergi ke Khyber Pass di Pakistan, kan dia ada Khyber Pass, Kunjrat Pass. Kan ada highway dibina antara Pakistan tu untuk ke border China tu kan. Berkilometer tu saya tengok, perhatikan gelapnya, lampu pun tak ada. Dia punya ventilation pun tak ada. Aduh, bila nak keluar ni berkilo-kilometer. Sesak nafas. Rasa sesak nafas. Lepas kita dah ada aircon semua, rasa sesak nafas tu. Tiba-tiba nampak ujung di sana, sayup-sayup ada cahaya, lega rasa. Walaupun jauh lagi. Tapi kita tahu ada harapan. Ada harapan di depan sana. Jadi zikir, ya Allah Ya Wali, Allah yang maha melindungi kita itu ada harapan. Setiap permasalahan ada jalan keluar. Setiap permasalahan ada jalan keluar dia. Allah yang beri jalan keluar bagi segala permasalahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, diberi jalan keluar bagi segala permasalahannya. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Dan minggu lepas Ustaz, ada seorang sahabat kita ni berkongsi, sahabat kita seorang lelaki Ustaz. Tanya kata pengalaman ni dia dalam keadaan menyesal Ustaz, sebab dia menceraikan isteri dalam WhatsApp Ustaz. Gaduh dalam WhatsApp, lepas tu melafazkan cerai di situ. Jadi sekarang ni dia sedang berasa sangat kecewa lah dengan apa tindakan dia. Cumanya Ustaz, kalau dalam keadaan macam tu, WhatsApp Ustaz, takkan kita ada nak letak satu titik nota ataupun kita berhenti sekejap bernafas untuk kita sebelum kita nak melakukan tu. Itu sebenarnya kenapa sebenarnya Ustaz? Sekarang ni apabila DJ Kak Yati sebut macam itu, sebab apa? Kita sedang berfikir dengan kognitif kita.
Kita dengan berfikir Kita secara waras kan. Macam dengan mana kita waras fikir? secara kognitif kita. Sepatutnya engkau ambillah masa sikit apa semua kita secara kognitif kita. Dan mungkin sahabat kita ni pun mak dia, ayah dia, keluarga dia keliling dia pun cakap macam tu. Kau fikirlah sikit anak kau, fikir apa. Tapi ketika dah kelimbik, syaitan api-apikan, itulah amigdala hijack. Sampai reptilian boleh keluar. Walaupun bukannya kata-kata, tulisan je Ustaz, tulisan kan? je. Type je. Ada mengikut fatwa tulisan, dah pilih desain, kita memang betul yang kita yang menghantarkan jatuh talak tu. Masya-Allah. So jadi maknanya ambil masa macam saya sebut tadi. Pertama sekali ilmu tingkatkan, ilmu kefahaman dan juga ilmu pengurusan emosi. Yang keduanya kita kena kita kena faham ambil masa ketika marah tu, kan? Dan Islam ada ajar maknanya take 5 lah ketika marah tu kan. Dan yang ketiganya memang zikir lah. Zikir. Allah sebut dalam Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Salin kan Ibu Bakar saya, surah Ar-Ra'd ayat 28. Di mana kita boleh rujuk surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. InsyaAllah semoga tenang-tenang semua sahabat pendengar. Kawal diri baik-baik. Zikirkan nama Allah Al-Wali. Ya Wali. Ustaz Ya Wali. Untuk tenangkan diri kita ketika kita marah. InsyaAllah. Nampak anak nak marah, Ya Wali. Kita pun jaga anak kita Ustaz kan. Patutnya kita lindungi mereka. Dan kita sampai ke hujung Ustaz. Mungkin ada kesimpulan untuk perkongsian kita pada hari ini. Ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat sekalian yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Sebagai kesimpulannya pada hari yang berbahagia ini, kita bincang Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha melindungi kan. Yang Maha melindungi. Allah jadikan kita kan. Allah jadikan kita, Allah tahu keadaan diri kita ni kan. Kita mulakan dan kita bincang dengan pembahagian otak kita ni kan. Otak mengikut model Dr. Paul MacLean kan. Dia ada 3 pembahagian dia kan. Dia banyaklah pembahasan, ada otak kanan, otak kiri dan sebagainya, berpuluh-puluh lah jenis model otak ni kan. Tapi bila saya tengok Dr. Paul MacLean punya pembahasan, ni agak rapat dengan Islam sebab memang maknanya dalam contoh pembahasan-pembahasan daripada syarah kitab Ibn Ghazali sebagainya, otak kita ni ada aklul hayawani, aklul insani, aklul rohani, maknanya, dan macam mana ketiga-tiga otak kita ni berfungsi patutnya untuk diri kita. Tapi apabila kognitif kita ataupun aklul insani kita tu ada pertimbangan-pertimbangan yang menyebabkan kita jatuh kepada emosi, kemudian apabila jatuh ke emosi ada wujudnya pintasan kan, shot emosi kepada reptilian, the shot Tak sampai you sebab dia berlakulah tindak balas secara spontan yang akhirnya kita menjadi menyesal. Sepatutnya tindak balas spontan pada benda-benda baik untuk menyelamatkan diri kita. Tapi ni maknanya spontan tu memudaratkan kita. Dihijack oleh syaitan tu so ini maknanya ibu bapa tuan-tuan sekalian, ada masalah ambil masa kan? Jangan nak selesai. Kalau sebab orang bergaduh ada 2 jenis Ada memang yang okey dia terus senyap, ada yang memang nak sekarang juga. Kalau tak ada ceraikan saya kadang-kadang Jadi kalau kita jenis bergaduh yang macam ini, dengarlah nasihat saya pada hari ini. Ambil masa, tarik nafas panjang-panjang kan. Boleh pergi ke YouTube, type Ustaz Amin ayat nafas. Ustaz Amin ayat nafas, saya ada ajar mana cara menarik nafas, dan ada ayat Quran yang boleh kita baca untuk memberi ketenangan kat diri kita ni maknanya deep breath kan. Ada ayat Quran, bukan saja kita tarik, tapi ada tarik kaedah yang maksudnya dengan ayat Quran menyembuhkan dalaman. Sebab Quran tu syifa dan bila kita mengeluarkan benda-benda yang tak baik pada diri kita, mudah-mudahan so ini maknanya akhir sekali ingatlah bahawa dengan mengingati Allah hati menjadi tenang kan. Syaitan memang nak kita marah-marah ni kan. So di maknanya kita tenanglah diri kita supaya kita punya keputusan satu benda tu lebih rasional lebih baik lagi. InsyaAllah dah sampai ke hujung ni, limbik tu rasa tenang Ustaz. Kita tenangkan lagi dengan doa Ustaz sebagai penutup untuk pertemuan kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang soleh dan soleha ya Allah. Jadikanlah pasangan kami pasangan yang soleh dan soleha ya Allah. Jadikanlah anak dan zuriat kami anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan ketenangan pada hati kami, ya Allah. Berikan kepada kami ilmu dan akhlak, ya Allah. Kurniakan kepada kami rezeki yang halal, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkan kami daripada segala mara bahaya, ya Allah. Dari hasad dengki manusia yang menghasad, ya Allah. Dari kezaliman manusia yang jahat, ya Allah. Daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah. Daripada gangguan jin dan syaitan, ya Allah. Daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian ilmu pada hari ini. Kita dah kenal dah diri kita, insya-Allah, daripada apa yang Ustaz kongsikan, dan juga doanya. Terima kasih banyak. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan, insya-Allah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Andaikan diri